Baik, untuk chapter 1, okey, ini adalah kandungan yang ada dalam chapter 1. Kita mulakan dengan background of study, problem statement, objective, scope and limitation, significance of study dan expected result. Okey, jom kita pergi satu persatu. Baik, untuk background of study, awak boleh gunakan konsep corong ni lah, okey, funnel ni, di mana pada awalnya kita cerita dari skop yang luas, kemudian terus ke skop yang lebih kecil, okey. Jadi penceritaannya kena macam tu lah dalam background of study. Baik, cadangan saya mungkin untuk ayat yang pertama, awak boleh katakan sejarah ataupun latar belakang ataupun ciri-ciri yang berkenaan, okey, dengan awak punya tajuk. Kemudian awak kena nyatakan sedikit argument, kemudian fokus, apakah fokus awak, dan akhir sekali kenapa kajian awak ni penting untuk dijalankan. Baik, saya bagi contoh background study. Mula-mula saya mulakan dengan latar belakang. Okay, Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang membangun dan mempunyai banyak industri. Okay, itu latar belakang. Kemudian saya terus nyatakan saya punya argument. Apabila banyak industri di sesebuah negara, maka banyak penyakit pekerjaan akan terhasil. Okey, itu argument saya. Kemudian saya terus pergi kepada fokus. Dalam banyak-banyak penyakit pekerjaan, masalah pendengaran sering berlaku di pelbagai sektor. Okey, saya terus kecilkan lagi skop. Daripada banyak penyakit, kali ni saya terus bagi tahu masalah pendengaran tu merupakan penyakit yang sering berlaku. Kemudian saya kecilkan lagi skop. Saya kata, okey, terdapat pelbagai jenis penyakit pendengaran, antaranya ialah, okey, terus bagi tahu apa skop dia. Lagi kecil. Okey. Maka disebabkan itu, saya perlu untuk mengukur tahap bunyi di tempat kerja. Jadi itulah kenapanya kajian saya ini penting untuk dijalankan. Jadi itulah contoh mungkin jalan penceritaan yang awak boleh cerita dalam background of study. Dan awak jangan lupa untuk background of study, citation adalah wajib. Okey, sebab kita akan refer pada previous punya research, okey, yang dah dipublish lah. So citation adalah wajib. Baik, untuk problem statement saya rasa ianya agak simple dan awak boleh buat dalam 2 hingga 3 perenggan menggunakan konsep yang samalah. Okey, pada awalnya mungkin masalah yang dihadapi tu mungkin di peringkat dunia. Kemudian awak boleh kecilkan mungkin di negara Malaysia pula, dan akhir sekali apakah masalah yang berlaku di sekeliling awak. So problem statement ni bergantung kepada tajuk masing-masing, bergantung kepada masalah masing-masing. Okey, so itu problem statement. Untuk objektif, kita tak perlu buat perenggan. Okay, selalunya kita buat dalam point sahaja dan ianya sangat direct. Baik, ini antara contoh objektif. Yang pertama, to conduct, okay, awak punya method. Awak boleh katalah to conduct economic risk assessment sebagai contoh. To conduct area monitoring method. To conduct eksperimen apa. Okay, so dia agak direct. Kemudian yang kedua, to identify, okay, apa dia yang awak nak identify tu berdasarkan masalah awak tu, apa yang awak nak cuba dapatkan. Baik, yang ketiga, to evaluate, apa, to measure, apa, awak boleh katalah, okay. So berdasarkan masalah awak tu, so direct. Ataupun awak boleh kata to develop, to construct, to evolve, to create a new design, to develop a new system. Okay, so apa dia objektif awak? Dan last sekali selalunya orang boleh kata to provide recommendation lah, based on problem tu, apa recommendation yang awak nak buat. Dan objektif untuk FYP 2 dah memadai. Okay, kalau lebih tu extra lah. Okay, untuk FYP di peringkat degree saya rasa 2 dah memadai. Baik, untuk scope and limitation, okay, tak perlu buat dalam perenggan, hanya point sahaja. So direct lah. Contohnya, this study will be conduct at, okay, kat mana lah awak punya study tu awak nak buat. Contoh, tu scope awak, limitation awak. Awak takkan buat kat tempat lain, kat tempat tu je. Okay. Baik, yang kedua, the method will be conduct to identify. Maksudnya apa method awak tu terus state lah dalam scope awak. So contoh kalau awak guna Microsoft Excel sebagai contoh lah, okay, untuk buat analisis. Maknanya bagi tahu lah Microsoft Excel tu untuk identify apa. So kalau awak present nanti, kalau panel tanya kenapa awak tak guna method ni, so awak boleh jawab mungkin dia out of scope and limitation awak lah, out of scope of study awak. Okay, so itu functionnya scope ni.
Ketiga, dia subjek. Kalau awak buat ambil data dekat pekerja ke apa ke, so bagi tahu apa subjek awak tu. Dia pekerja apa, department mana, supaya tak adalah terlalu meluas sangat projek awak ni. Terus kecilkan skop tu. Kalau awak buat dekat department A, bagi tahu. Okey, dia subjek untuk awak ambil data adalah pekerja yang berada di department A sebagai contoh. Okey. Yang keempat, the material. Apa material yang awak guna, ataupun yang terakhir apa software yang awak gunalah. So mungkin ANSYS ke, SolidWorks, okey, Microsoft Project dan sebagainya, boleh nyatakan dalam scope dan limitation. Kemudian significance of study. Baik, significance of study ni adalah apa dia advantage ataupun apa dia kepentingan atau kelebihan bila awak buat je kajian awak. Baik, yang pertama, yang paling penting mungkin awak boleh terangkan dalam satu perenggan yang sangat ringkas, 4 hingga 6 baris dah memadai. Okey, so ayat awak boleh katalah, so bila awak buat kajian ni boleh provide understanding lah dalam satu ilmu tu atau satu subtopik tu. Okey, itu ayat pertama. Yang kedua adalah apa awak punya expected result. So sebabkan awak buat kajian ni, diharapkan awak boleh dapat identify apa masalah yang berlaku di tempat kerja sebagai contoh. Okay, so dan apa-apa dia point yang penting dalam expected result, dan macam mana nak buat expected result. Okay, kita tengok seterusnya. Baik, untuk expected results, okay, dianya mesti sama dengan objektif. Okay, dia mestinya inline. Okay, so contoh objektif awak tadi yang pertama, awak nak kata to conduct method. So expected result awak yang pertama mesti the method will be conducted. Okay, so itu adalah expected result. Baik, untuk yang kedua, contoh objektif awak nak to identify efficiency. So expected result awak mestilah the efficiency will be identified at the end of the study. Okay, itu expected result. Yang ketiga, awak punya objektif to measure performance. Okay, so awak punya expected result yang nombor 3, the performance will be measured. Okay, so dia direct dan dia menjawab objektif tadi. Kalau objektif awak ada 4, maka 4 lah expected result awak. Okay, so dia agak mudah lah. Dan expected result ni hanya ada di FYP 1 sahaja. Okay, sebab awak masih belum buat eksperimen, jadi awak tak ada result. So awak boleh expect apa result yang awak nak dapat. Bila awak buat je FYP 2 nanti, bila awak nak combine ke semua chapter, awak kena buang lah expected result ni. Okay, dia tak ada dalam kita punya FYP. So dalam thesis nanti pun tak ada expected result, sebab kita dah ada chapter 4 result and discussion. So, okay guys, so untuk kali ni itu saja. Thank you sebab support. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan paling penting jangan lupa subscribe. Okay, tolong ajak kawan-kawan lain tengok video ni juga. So jumpa di video akan datang. Bye guys, Assalamualaikum.